Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya akan rujuk komen, share ramai-ramai ya. Biar kata apa, siapa kata apa. Kebebasan bersuara di bawah pentadbiran ini dikekang pada tahap yang terburuk dalam sejarah. Dan shadow ban ni berleluasa ya. Saya rasa semua orang tahulah kan. Dan sertai Telegram, saya dah pesan banyak kali, sertai Telegram saya, Telegram Regi Jesse Ritaudin, dan juga share link Telegram bersama rakan-rakan anda. Akan berlaku pengumuman-pengumuman di sana. Baik, saya banyak soalan yang telah diajukan kepada saya. Ada bersifat akademik, ada bersifat politik. So, semalam ada satu soalan yang telah saya jawab berhubung dengan kuasa mutlak budi bicara yang di-Pertuan Agong dalam melantik Perdana Menteri baru. So, anda rujuk kepada live semalam, anda scroll ke bawah. So, ada beberapa soalan yang saya belum jawab, yang saya akan jawab dalam live-live seterusnya. Tetapi untuk live hari ini, saya ada pesan kepada anda semua. So, sekian lama kisah kerajaan tumbang, komplot kerajaan tumbang telah diwujudkan, dicipta oleh agensi berkait kerajaan di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim yang menggunakan dana anda semua, dana rakyat, dan dia muntahkan satu cerita dongeng yang anda baca pun anda meluat baca, there is nothing in that story. Kemudian cerita yang dimuntahkan itu kemudian disokong oleh Timbalan Perdana Menteri, dan seterusnya kenyataan demi kenyataan dibuat berhubung dengan kisah dongeng yang dimuntahkan itu. Kemudian keluarlah satu demi satu beri amaran kepada MP-MP, contohnya pemimpin UMNO beri amaran kepada MP UMNO dengan fakta-fakta palsu, lagi dongeng, lagi spin, lagi temberang mereka. Kononnya tak boleh buat ni, tak boleh buat itu. Semuanya temberang, semuanya menyalahi prinsip prinsip yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kemudian dituding cari kononnya pembangkang yang menimbulkan polemik ini, sedangkan pembangkang diam, senyap, dia tenang. Kemudian disiasat orang-orang pembangkang, orang-orang blogger, aktivis dan sebagainya. So, penyalahgunaan kuasa ni bagi saya berleluasa. Luar tabi'i ni berleluasa. Satu suasana kecemasan, satu polemik telah diwujudkan oleh kerajaan ini, dan ini telah menampilkan tahap kecemasan kerajaan. Dan dalam pada semua ni berlaku, penghinaan lampau terhadap institusi diraja telah berlaku. Kata-kata yang kita tidak boleh mimpi akan dilafazkan oleh sesiapa sebelum ini telah dilafazkan terhadap yang di-Pertuan Agong dalam masa yang singkat. Dan semua ni saya antara yang menyedarkan anda semua benda ni sedang berlaku. Contohnya yang terakhir ialah cadangan Zaid Hamidi yang telah pun disokong oleh Azalina Othman untuk meminda Perlembagaan Persekutuan supaya kerajaan kekal dalam satu penggal penuh parlimen. Jadi mula-mula saya lihat orang bantah banyak fakta yang bernas telah diajukan, tapi satu tidak diajukan yang kemudian saya ajukan, iaitu ianya mencabar dan boleh disifatkan sebagai percubaan untuk merampas sebahagian kuasa budi bicara mutlak yang di-Pertuan Agong. Kerana saya pun dah jelaskan sebelum ini, bukan hanya cadangan itu merampas demokrasi, kerana perlembagaan ni memberi kuasa demokratik kepada berperlembagaan kepada semua ahli parlimen untuk menentukan bagi pihak rakyat, kerana ahli parlimen ni wakil rakyat, jadi mereka adalah mata telinga rakyat, dan dari masa ke semasa mereka akan menilai adakah kerajaan yang ada sesuai untuk
rakyat di kawasan mereka, ataupun perlu ada pentadbiran baru. Jadi kuasa ni diberikan kepada oleh perlembagaan kepada setiap MP untuk memutuskan. Jadi sebenarnya secara tidak langsung rakyat yang memutuskan, sebab rakyat pilih MP berkenaan sebagai wakil mereka. So secara tidak langsung rakyat yang menentukan ada tak sesuai kerajaan ini. Jika tak sesuai, maka dia boleh tarik sokongan terhadap kerajaan itu. Dan jika cukup MP sudah tarik sokongan, maka boleh ditubuhkan satu kerajaan baru yang menjaga kebajikan rakyat, yang bertanggungjawab terhadap rakyat. Dan kerajaan ini adalah kerajaan yang sebenarnya mentadbir urus negara atas ihsan perkenan Seri Paduka Baginda Tuanku, ya. So apa-apa kesilapan kerajaan ini ataupun kegagalan kerajaan ini terhadap rakyat Tuanku adalah satu perkara yang buruk bagi pihak Tuanku, ya. So sebab itu MP-MP itu diberi kuasa untuk menentukan secara dinamik pada bila-bila adakah mereka masih sokong kerajaan. Jadi bila rampas benda tu, anda rampas kuasa demokratik. Tetapi lebih dari itu, kalau cukup MP telah tarik sokongan terhadap kerajaan pada bila-bila masa, maka Tuanku akan memiliki satu kuasa budi bicara mutlak untuk melantik seorang Perdana Menteri baru yang itu sudah ditidakkan. Maknanya ada syarat yang telah wujud dalam kuasa budi bicara mutlak yang di-Pertuan Agong. Boleh, tapi tak boleh dalam tempoh parlimen, penggal penuh parlimen. Satu bahagian daripada kuasa budi bicara mutlak yang di-Pertuan Agong akan dirampas. So bila saya utarakan benda tu, baru tiba-tiba keluar seorang dua dari UMNO kata kita perlu rujuk kepada yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja Melayu. In the first place, awak keluarkan kenyataan sebegini yang berpotensi merampas kuasa budi bicara, mengurangkan kuasa yang di Pertuan Agong, kemudian baru nak cerita kena rujuk dan sebagainya. Saya fikir, pada hemat saya, sudah berlaku satu serangan secara halus kepada institusi yang di Pertuan Agong dan institusi Raja-Raja Melayu. Dan kemudian kita lihat bila Sultan Johor mencadangkan satu cadangan yang cukup baik, ya, untuk sekiranya Petronas dan SPRM diletakkan di bawah yang di Pertuan Agong. Itu cadangan, ya. Tapi apakah maklum balas Perdana Menteri dan sebagainya? Mereka secara halus mengingatkan, seolah-olah mengajar, seakan-akan mengajar yang di Pertuan Sultan Selangor apa maksud raja berperlembagaan dan pengasingan kuasa. Tidak ada apa-apa yang salah yang disebut oleh Sultan Johor, malah itu adalah cadangan yang cukup bagus. Tetapi bila respon yang kita dapat daripada Perdana Menteri dan orang-orang lain dalam blok kerajaan, seolah-olah mengajar yang di Sultan Johor apa tu maksud pengasingan kuasa dan raja berperlembagaan, saya kira itu sudah kurang ajar sikit lah. Okay? Sebenarnya cadangan itu bagus, ya. Malah pengasingan kuasa pada pandangan saya lebih terjamin. Sekarang ni siapa yang lantik Ketua Pesuruhjaya SPRM? Walaupun ianya agung, tetapi atas pencalonan siapa? Atas pencalonan Perdana Menteri. Lazimnya yang di-Pertuan Agong ikut dan melantik calon pilihan Perdana Menteri. Dan kemudian Ketua SPRM ni dalam benda-benda yang penting, dia jawab kepada siapa? Dia jawab kepada kerajaan. Siapa yang berkait dengan SPRM, kementerian mana? Kementerian Dalam Negeri contohnya. Okey. So semua ni berkait dengan kerajaan. Jadi ada konflik kepentingan yang boleh wujud dari masa ke semasa. Contohnya jika ada satu kesalahan yang dilakukan dalam kerajaan, SPRM ada siasat tak? Itu jadi tanda soal, dan kita sudah lihat dalam banyak hal tidak ada siasatan. Siasatannya berat sebelah. Contohnya ada bukti hitam putih penglibatan Zahid dalam skandal LCS. Siapa yang dedahkan? Anwar, Fahmi Fadzil, Anthony Locke dan Rafizi dedahkan hitam putih, memang terang lagi bersuluh. Tapi apa yang mereka buat? Mereka lantik Zahid jadi timbalan Perdana Menteri. So Zahid adalah timbalan, orang nombor 2 dalam kerajaan yang SPRM ini macam mana nak siasat dia, sedangkan Kementerian Dalam Negeri semua ni tidak akan benarkan. So kita boleh lihat ada konflik kepentingan yang lebih besar, dan walaupun on paper disebut ada pengasingan kuasa, tetapi hakikatnya pengasingan kuasa tu kabur, lebih kabur
berbanding dengan jika SPRM duduk di bawah Yang di-Pertuan Agong. Ianya kurang kabur kerana Agong di atas politik, ya. Agong di atas politik. So anyway, it's a cadangan. Tapi bila kita lihat Anwar dan sebagainya, mereka seakan-akanlah kenyataan mereka seolah-olah mengingatkan yang Sultan Johor ni, bagi saya tu kurang ajar lah. Dan akhir sekali, satu portal pro Anwar telah keluarkan satu laporan yang dipetik dari atas angin. Kononnya 1 bilion sedang dirancang untuk disogok kepada Yang di-Pertuan Agong. Ada tak lihat Anwar Saifuddin Nasution? Ini benda kecemasan serius ni. Ini tahap cukup serius yang perlu disiasat, yang perlu ada satu langkah mengejut yang tegas daripada Saifuddin Nasution, Fahmi Fadzil dan sebagainya. Ada tak lihat apa-apa? Tidak, mereka tidak pertahankan Agong. Ya, mereka tidak pertahankan Agong. Kemudian keluar pula satu kenyataan mencurigakan oleh Anwar dalam Facebook dia berkenaan jika ada orang nak derma 750 juta ke 500 juta ni, salurkan ke sini ke sana. So bagi saya, bila saya lihat semua ni, institusi Yang di-Pertuan Agong dan institusi Raja-Raja Melayu dan Raja-Raja Melayu sedang menghadapi serangan. Ini pandangan saya. So, kita sebagai rakyat Malaysia perlu berdiri teguh di belakang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu. Dan kita perlu nyatakannya dengan jelas. Bahawa kami rakyat Malaysia tidak akan bertoleransi dengan mana-mana pentadbiran yang tidak mempertahankan kemuliaan dan martabat institusi diraja ini yang secara langsung juga menjadi simbol kedaulatan negara. Maka secara tidak langsung ini juga menjadi isu kedaulatan negara dan sekaligus isu keselamatan dalam negeri. Ini adalah perkara yang teramat serius. So rakyat kena menyatakan pendirian. Kerana ketua negara kita bukannya Anwar Ibrahim. Ketua negara kita adalah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pada hemat saya, sudah ada cukup sebab untuk Anwar dipecat. Dan seperkara lagi, berhubung dengan soal adakah Anwar akan tumbang ke tidak, saya lihat ada ramai buat spekulasi, iaitu siapa PM11, ya. Secara akademik saya dah jawab semalam, tetapi apakah kuasa budi bicara mutlak Yang di-Pertuan Agong. Tetapi dari sudut politik, spekulasi perlu dihentikan kerana apa keputusan akhir mungkin tidak diduga. Siapa PM11 dan sebagainya mungkin di luar dugaan anda. Okey, so hentikan spekulasi, hentikan teka-meneka, hentikan spekulasi tarikh. Ianya akan berlaku hari ini, ianya berlaku esok. Saya dah selalu pesan, tunggu dan lihat, dan sentiasa berpaut kepada nasihat ni. Kita cuma lakukan satu perkara saja. Kita cuma berdiri teguh bersama dan bersama Yang di-Pertuan Agong, ya, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan kita perlu lakukan apa jua sekalipun untuk mempertahankan maruah institusi diraja dan Yang di-Pertuan Agong. Itu tanggungjawab kita. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.